Nanti benda ni memang kat luar ke kat dalam? Dia biar kuli yang bawa esok. Tapi dia macam pretending, right? Yang saya nak buat. Pintu ni tutup, you guys masuk. Hai, nama aku Syaz, aku daripada Hai Chin TV. Okay, nama aku Muhammad Ilman bin Muhammad Mokhtar ataupun lebih dikenali sebagai Lu Ilman. Kepada siapa yang baru dalam channel kita orang, selamat datang. Channel ni banyak mengisahkan kehidupan kita orang, tim kita orang dalam kita menghasilkan karya-karya ataupun video-video. Okey, tujuan video dokumentari pendek ni dihasilkan mula-mula sebab kami kita orang ni sebagai videographer. Kita orang ni biasa tengok pada video atau filem bila hasil karya tu dah siap, dah jadi, dah cantik, kita selalu akan tengok dia orang punya behind the scene tau, ataupun cara di belakang tabir orang-orang yang siapkan filem tu sendiri lah. Tujuan kita orang buat dokumentari ni, masa kita jumpa tim CPRC Perkhidmatan Hospital, kita nampak mereka ni adalah orang di sebalik tabir lah, dalam bersama membantu barisan hadapan kita dalam memerangi COVID-19 ni. Jadi dia macam relate tau dengan videographer. Videographer kan orang belakang tabir, mereka pun bukan orang belakang tabir. Jadi saya rasa apa yang diorang buat ni, kita rasa macam kita nak share benda tu kepada orang ramai lah. Masa permulaan, kalau tak silap 23 hari bulan Julai, waktu kita berjumpa dengan tim CPRC Program Perubatan, aku dengan Syaz kita pergi sana. Kita orang nak tahu apa tugas diorang dulu. Ya, kita mencari idea bagaimana cerita ni untuk dijalankan, untuk divisualkan kepada semua orang supaya benda ni sampai. Bila kita datang meeting, kita dengar dulu cerita dia tau. Kita dengar cerita diorang. So diorang nak perang COVID ni, cara diorang cerita tu macam mana diorang strategikan, diorang cerita diorang punya planning, implementkan lah plan tu kepada hospital terutamanya. Jadi bila kita dengar tu, cabaran aku rasa macam bila aku tengok, kita orang kaji balik, kita tengok balik, kita tulis. Next step, kita cuma minta diorang untuk kita interview seramai mana orang dalam pasukan CPRC tu lah. Kita dah dapat satu idea seperti mana Syaz cerita, kita interview semua orang-orang yang bertugas di dalam CPRC tu, bagaimana tugas diorang, apa yang diorang sampaikan, dan kita susun kembali semua cerita-cerita tu supaya menjadikan dia satu story. Semua orang dapat ceritakan dekat kamera apa yang diorang buat. Jadi bila aku dengar cerita, bila kita dah start interview tu, kita dah dengar semua cerita, barulah kita orang start dengar balik dan kita create storyline yang sesuai. Macam ada satu doktor cakap berapa besarnya jentera dalam KKM tu yang bersama-sama membantu barisan hadapan dalam memerangi COVID-19 dekat negara Malaysia ni lah. Aku boleh cerita tentang aku buat storyboard untuk pengembaraan di Hospital Kuala Lumpur. Sebenarnya terima kasih banyak kepada orang sebab telah banyak membantu kita orang waktu pengembaraan itu. Okey, cabaran dia waktu itu untuk kita lakukan semula, petugas-petugas ataupun doktor-doktor yang berada di Hospital Kuala Lumpur tu adalah petugas-petugas barisan hadapan yang sebenar. Ia memang lakonan kembali. Jadi lakonan semula itu dibuat dengan keadaan situasi yang sebenar. Jadi dari situ agak mencabar jugalah apabila kita berhadapan dengan sebab hospital tu pun bukannya hospital tutup, tapi hospital tengah running juga dengan pasien-pasien lain. Jadi terima kasih diorang, anggota-anggota ni telah beri kita satu jalan yang memudahkan lagi lah pengembaraan kita waktu itu. First scene yang kita buat adalah PPE lah. Kita nak tunjuk macam mana pemakaian PPE untuk diorang pergi naik ambulans, pergi ambil PUI, person under investigation yang telah disahkan positif COVID-19. Jadi dia punya jalan cerita dia pakai PPE, diorang dah ready, diorang pakai, tim diorang pakai PPE, all the doctors, nurse semua, pembantu perubatan, yang lepas tu driver ambulans semua dah pakai PPE. Lepas pakai PPE, diorang naik ambulans, diorang pergi ambil patient, masuk dalam ambulans, diorang beri bantuan pernafasan lah kepada pesakit, bawa ke emergency di Hospital Kuala Lumpur lah. Okay, scene tu apa yang bestnya, okay, kita naik ambulans tu, benda tu memang lakonan semata-mata, shoot dalam real situation, walaupun ia lakonan semula, tapi dia kena betul-betul real berlaku. Sebagai contoh kan, ambulans tu lalu betul-betul dekat Jalan Terazak tu, walaupun tengah jam. Jadi betul-betul siren dibunyikan. Lepas siren dibunyikan, rakyat Malaysia yang tengah jam tu bagi laluan kepada kita untuk ambulans tu lalu. Dan waktu tu ada polis trafik tu bagi jalan untuk lajukan pergerakan kita supaya boleh jalan lah dekat trafik yang jam dekat Jalan Terazak tu. Orang Malaysia dia walaupun macam mana kat jam kan, ambulans dia akan cepat bagi lalu. Jadi ambulans lalu cepat,
buat, dan kita orang pun dapat shoot keadaan ambulans tu bergerak. Okey, lakonan seterusnya kita kena ambulans tu dibuka, bawa pesakit tu terus masuk ke emergency room tu lah. Masuk emergency room, diorang terang kat kita orang, dia panggil decon room. Dalam decon room ni, di mana doktor, nurse semua yang tu full set PPE, sebab itu adalah patient pesakit COVID, jadi diorang kena pakai full set PPE. Waktu tu ada je orang luar yang jalan nak pergi hospital kan, jadi diorang tak tahu apa yang kita cuba buat. Jadi bila kita orang tengah shoot, diorang terus macam tengah pandang-pandang. Jadi benda-benda tu kita cuba elakkan. Sebab apa? Kita nak real situasi yang berlaku. Jadi disebabkan itu ada dekat 3-4 kali take juga kita ambil. Settle tu, ni diorang kena bawa pesakit tu ke ICU. Jadi untuk transfer daripada decon room kepada ICU, dia perlukan diorang panggil isopod. Okey, kat sini lah, kalau kau tengok kita ada satu scene isopod. Okey, isopod tu dibawa keluar daripada decon room, masuk ke ambulans, dan ambulans akan bawa daripada emergency tu pergi ke ICU. Kenapa gunakan ambulans, tak guna laluan biasa? Sebab pesakit COVID yang diorang cakap dekat hospital Kuala Lumpur, dia perlu laluan khas. Kita nak gambarkan benda tu, kita shoot naik balik ambulans pergi ke ICU, bawa pesakit tu dalam isopod masuk ke ICU. Okey, jadi kita orang shoot daripada belakang masuk ke ICU. Kalau kau tengok ending action part 1 tu, kita masuk benda tu nak tunjukkan macam mana pesakit dalam isopod menuju ke ICU, masuk ke ICU. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Daripada ambil pesakit sampai ke emergency, daripada emergency pergi ke decon room, dan daripada decon room tu pergi ke ICU. Jadi benda-benda tu memang orang kata consider macam one shot juga pengembaraan tu. Okay, masa dekat dalam ICU pula, untuk orang yang handle pesakit dalam ICU, dia perlukan PPE jugalah. Okay, kalau kau tengok beginning ataupun starting part 2, bahagian 2 kita start dengan PPE yang pakai macam suit astronaut tu. Kita nak gambarkan macam mana diorang pakai benda tu. Kita nak tunjuk berapa lapis. Setiap glove tu dia pakai 2 lapis. Dia punya, lepas tu dia sanitize, dia pakai satu lapis lagi. Lepas tu dia pakai yang macam tudung tu, dia pakai yang macam, aku tak tahu apa benda tu, benda yang bantuan untuk diorang bernafas tu, yang warna hitam tu. Kalau tengok diorang nak bernafas. Waktu kita orang shoot tu, baru kita orang tahu yang diorang bernafas dalam tu. Bila kita orang guide untuk shoot tu, kita cakap je, diorang tak dengar sangat. Dia cakap, bang cakap kuat sikit bang, tak dengar, kita dalam ni dah macam yang dalam apa, kau tengok macam filem-filem zombie kan, dia nampak macam memang tak dengar. Jadi kita orang rasa macam, gila lah, memang struggle lah. Gila, kita fikir balik, kita rasa macam, cabaran diorang sebagai doctors yang merawat pesakit COVID tu sampai pakai PPE yang begitu tebal, yang macam gila lah, macam full suit. Dan Malaysia ni bukan sejuk dekat situ yang aku rasa macam dapat dekat kita orang rasa macam, benda ni memang kena visualkan, kena tunjuk dekat orang situasi sebenar, supaya korang semua faham keadaan sebenar, supaya kita terus patuh, dan kita kena faham COVID ni adalah berbahaya. Okey, jadi scene yang seterusnya dekat dalam ICU lah. Okay, dalam ICU tu kita nak cerita keadaan pesakit yang kritikal, di mana dia memerlukan bantuan pernafasan yang diorang panggil ventilator. Kat situ kita nak shoot ventilator tu, mesin tu ventilator, dan kita nak masukkan bantuan pernafasan ke dalam mulut dia. Jadi apa yang doktor tu explain kepada kita, macam mana prosedur, itulah prosedur yang berlaku. Perlu suit PPE, lepas tu diorang buat prosedur tu dalam ICU, diorang tunjuk benda tu macam tu lah, macam apa yang kita orang tunjuk dalam video, apa yang kita orang gambarkan, macam tu lah berlaku. Jadi bila orang tu dah sesak nafas, lepas tu diorang perlukan bantuan pernafasan, mungkin diorang situasi sebenar diorang tak dapat berjumpa dengan keluarga sebenarnya. Tu yang paling sedihnya dalam COVID ni, sebab banyakkannya situasi sebenar yang meninggal dunia, diorang tak dapat berjumpa keluarga berdepan-depan pada saat-saat akhir sebelum diorang meninggal. Jadi benda tu adalah tragis lah bagi kita semua kan. Biasanya orang yang meninggal kalau sakit, keluarga dapat melawat kan. Jadi benda tu memang aku rasa sedih lah. Memang aku rasa memang benda tu kita minta lah jangan ada dekat keluarga kita. Jadi benda tu bila kita, walaupun benda tu lakonan, tapi kita orang shoot tu, kita orang rasa macam kalau benda tu benda betul, sedih tau. Kau sakit, kau tahu kau nak fight untuk kau baik, tapi kalau situasi sebenar pun kau dalam keadaan yang sangat teruk, kau hanya boleh video call je dengan mak kau. Waktu tu kau minta maaf dengan mak kau dekat dalam video call je, tak dapat bersentuhan, tak dapat feel yang betul-betul. Video call memanglah boleh nampak, memang boleh feel, tapi kita tak sama kalau kita dapat peluk mak kita sendiri, kalau kita dah
di saat-saat akhir tu. Doktor explain next apa yang dia kena buat is nak letak bantuan pernafasan kepada anak dia. Situasi macam tu lah. Jadi kita dah dapat gambarkan dalam kita punya scene tu lah. Tarik nafas, lepas. Okey, good. Lagi. Tarik dalam-dalam. Okey. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, good. Lagi. Tarik nafas. Tapi daripada situ aku boleh share sikit pengalaman lah. Walaupun ia lakonan semula, tapi benda tu aku dapat rasakan diorang punya tough time diorang bila menguruskan. Bayangkan orang tahu yang diorang pakai PPE suit tu. Kat situ aku rasa macam agak tough lah bagi untuk kita kan, as a rasa aku macam sedih. Aduh, tough time lah untuk kita tengok situasi tu kan. Agak susah sebab diorang bekerja keras untuk handle semua part ni. Jadi yang kita waktu first PKP berlaku, kita sebagai rakyat kita macam fikir macam aduh stres duduk rumah semua kan. Tapi bila aku buat pengambaran ni, tengok diorang walaupun lakonan semula, tapi pesakit tu ialah diorang memang melakukan semula, memang betul-betul real. Ibarat diorang tengah memang bila kena COVID ni kan sesak nafas ni semua. Jadi nak pindahkan patient tu dekat dalam decon room tu dan nak pastikan semua benda-benda tu berjalan lancar. And then diorang kena tengok dan bila dia pindahkan balik masuk ke dalam isopod. Tapi bayangkan kalau misal kata ada banyak patient, kalau kita dekat luar orang kata tak menjalankan tanggungjawab kita, benda ni akan lagi membebankan diorang untuk handle pesakit-pesakit ni. Itu memang bagi aku, walaupun berapa kali take, aku dapat feel lah benda tu. Bila aku tanya dengan tim-tim CPRC, diorang bagi tahu ni memang diorang ada SOP untuk frontliner, SOP untuk kita. Jadi SOP tu, guideline tu memang works. Kenapa tujuan tu semua, kenapa diorang keluarkan tu semua bersebab. Sebab kalau kita langgar, memang orang kata keadaan ni akan menyusahkan lagi lah. Sebab benda ni, sebab kita masih belum menang, kita perlu orang kata aware lah dan terus follow SOP yang diorang bagi. That's why sebab kita masih berperang. Dan kalau korang boleh tengok video untuk bahagian kedua tu, semua doktor-doktor CPRC team ataupun semualah, diorang semua mengingatkan SOP. Bagi kita dengar SOP tu macam SOP, tapi SOP bagi diorang tu inilah dia. Bila kita patuh, kita dapat orang kata putuskan rantaian COVID ni. Jadi itulah pengalaman aku bila aku shoot pengambaraan di HKL. Diorang melakukan kembali, memang bagi aku memang A, terbaik, dan benda tu memang touch hati aku lah. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian satu, doktor tu tepuk pesakit tu kan untuk sedarkan dia balik sebelum orang kata proses tu dilakukan. Part tu memang sebenarnya bagi aku touch lah. So itu baru satu patient. Imagine kalau kita tak follow SOP, berapa banyak dia nak handle benda tu. Apa yang aku dapat lah apa yang aku dapat dan apa yang Louis Ilman dapat daripada bekerjasama ataupun kolaborasi dengan CPRC Perkhidmatan Hospital ni. Lepas kita buat video ni, kita macam rasalah perlu kita keluarkan lagi visual-visual ataupun video-video yang boleh mendidik kawan-kawan kita ataupun korang semua supaya kita terus patuh SOP ni, supaya kita dapat menang, supaya benda ni kita akan betul-betul berjaya. Jadi kita kena banggalah jadi rakyat Malaysia sebab kita mempunyai satu healthcare ataupun term kesihatan yang hebat, dan pasukan kita dekat barisan hadapan pun semuanya bagus dan semuanya memang orang yang berkhidmat untuk Malaysia. Dan pengalaman tu membuatkan aku rasa aku lebih patriotik lah lepas aku siapkan video ni. Itu pengalaman yang aku rasa tak boleh aku lupa lah. Okey, kata-kata aku harap siapa yang menonton, semua yang menonton video ni boleh memberi manfaat. Kita di Haichin TV ni buat video ni adalah bertujuan untuk kenapa kita perlu mengikut SOP, kenapa kita perlu follow apa yang dah di guideline yang telah diberikan, adalah sebab kita nak mengingatkan balik, sebab kita masih belum menang. Terima kasihlah kepada pihak CPRC Perkhidmatan Hospital, Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada semua pasukan mereka lah yang membantu kita dalam kolaborasi bersama ni, kolaborasi CPRC Perkhidmatan Hospital dan Cinta Film Studio ni untuk menghasilkan dokumentari pendek ni tu dengan interview cerita dia untuk menyampaikan maklumat. Mungkin kita tolong mereka untuk sampaikan maklumat kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang menjayakan video produksi terutamanya Dr. Hirman, Dr. Jafanita, Dr. Erin, Dr. Hakim, Dr. Haizi, Dr. Syamimi, Dr. Akmal, Dr. Adiat dan juga Dr. Nazmi. Terima kasih banyak kerana membantu kami dalam menjayakan
video yang walaupun sedikit je sumbangan kita sebagai sumbangan kami kepada Barisan Hadapan. Kita harap sumbangan kita ni boleh memberi manfaat kepada Malaysia terutamanya, kepada semua rakyat Malaysia, supaya kita terus berperang, kita betul dengan hati sejiwa kita untuk terus bersama-sama membantu Barisan Hadapan atau lawan lagi COVID ni sampai habis, insya-Allah. Dan kepada semua orang yang menonton video ni, mungkin ada yang tak tengok lagi bahagian 1 dan 2, dan mungkin korang boleh support kita orang untuk tengok daripada bahagian 1, bahagian 2, dan mungkin yang bahagian ini korang akan faham kenapa aku cuba sampaikan ni, dan benda ni agak emosional bagi kita berdua, aku dan Syaz. Jadi hopefully korang semua boleh support kita orang. Mungkin kita boleh menghasilkan lagi visual karya-karya yang lebih bagus lagi akan datang, agar benda ini semua beri manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam cinta. Ciao.